Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sambungan kita dalam kitab Hidayatus Salikin, iaitulah dalam bab faslun fi adabi ma ba'da tulu'i syamsi ila zawal. Perbincangan kita iaitulah perkara yang perlu kita buat selepas daripada naik matahari, terbit matahari sehingga gelincir matahari, mana sehingga zuhur. Dan apabila selesai engkau daripada menuntut ilmu yang memberi manfaat. Pagi itu selesai menuntut ilmu dah, sudah selesai berzikir dah. Dan engkau amalkan akan dia sesuatu, serta engkau perhias pada zahir dirimu dengan mengerjakan segala ibadat yang zahir, dan engkau jauhkan segala maksiat yang zahir, dan perhias batinmu dengan mengerjakan ibadat yang batin itu, seperti bersifat engkau dengan segala sifat yang kepujian. Dan engkau jauhi maksiat yang batin itu, seperti kibir. Apa dia kibir? Kibir itu apa? Takbur, besar diri. Itu mana kibir? Dan ujub. Apa dia ujub? Ujub ni hairankan diri. Rasa dia hebat. Orang lain kecil belakang. Dan riak. Riak ni nak tunjuk orang. Itu mana riak. Dan sum'ah. Sum'ah ni nak suruh orang dengar. Kalau dia buat tu hebat. Itu mana sum'ah. Dan barang sebagainya seperti yang lagi akan datang pada bab yang keempat dan bab yang kelima, insya-Allah taala. Maknanya perbahasan mengenai penyakit hati ini akan dihurai lepas pada ni dalam bab yang keempat dan bab yang kelima tentang masalah. Dan jikalau ada lebih waktumu daripada mengejarkan yang demikian itu, maka tiada mengapa bahawa engkau masyghulkan dengan menuntut ilmu fiqh. Maknanya kalau kita lebih lagi waktu, kita sibukkan diri kita dengan menuntut ilmu fiqh, supaya engkau ketahui dengan dia masalah yang nadir. Apa dia masalah yang nadir? Yakni yang sedikit diamalkan pada ibadat, dan supaya mengetahui engkau akan jalan mempertengahi antara manusia yang berbantah, yang berbantah-bantahan pada ketika mereka itu berhadap kepada syahwat mereka itu. Maka menuntut yang demikian itu kemudian daripada selesai yang tersebut dahulu, iaitu daripada jumlah fardu kifayah, bukannya fardu ain. Ini penjelasan darinya. Menuntut ilmu yang lebih daripada had, lebih daripada kita wajib belajar itu dipanggil ilmu fardu kifayah. Tetapi jangan engkau tinggalkan segala wiridmu. Wirid yang kita baca pagi dan petang itu wirid, dipanggil al-maksurat kita. Dan segala zikirmu, sebab engkau masyghulkan pada menuntut ilmu yang fardu kifayah itu. Jadi kena wirid kena baca, menuntut ilmu kena ada. Maka jikalau engkau segan pada mengamalkan segala wirid dan segala zikir dan ibadah, padahal gemar engkau pada menuntut ilmu fiqh yang fardu kifayah itu, maka ketahui olehmu bahawasanya adalah bagimu syaitan yang sembunyi dalam hatimu itu, iaitulah penyakit yang tersembunyi di dalam hatimu yang membawa kepada binasamu dalam akhirat. Itu dia panggil, dia kata sini kalau kita sibuk nak belajar ilmu fiqh, ilmu yang zahir saja, dengan kita tidak tumpu juga kepada belajar ilmu yang batin, ilmu yang menyebut tentang kedudukan kita, ikhlas, tentang apa ni, ilmu yang batin kita ni, sibuk nak cari yang zahir saja, maka dia tu diwaswas oleh syaitan. Sebab itulah kita tengok sekarang ni menjadi trend juga dalam masyarakat kita. Kalau ustaz ni mengajar hebat, duk bincang cara ke haram, cara ke halal, cara ke makruh, cara ke dosa pahala, tak apa hebat nampak ustaz. Kurang minat orang. Kalau ustaz ni ceramah kau, ngajar kau, nak pergi ala kafir segitu, minat nampak orang. Kalau orang begini kafir, jadi minat kau jadi apa sini main kata kau. Itu tak benar.
Kita sekarang ni bukan qadhi, kita ni da'i. Mana da'i ni kita orang ajak manusia. Kita ajak orang kepada halal, beritahu orang tentang haram. Kita ajak kepada kelebihan, beritahu tentang dosa pahala. Itu tugas kita. Kemudian bila masuk dalam bab kita, kita beritahu batas kufur dengan iman. Tapi bukan menjadi satu agenda kita nak kecek, nak tuju atas orang, atas kepala orang. Orang ni kafir, orang ni fasik, lah. Itu tidak manhaj yang betul. Manhaj yang betulnya, waktu kita mengajar kita jadi tahu, buat lagu ni, boleh jadi. Buat. Tapi nak hukum atas kepala lah. Itu bukan pijak kita, itu suruh kepada mahkamah kita. Maka tuntut olehmu pada ketika itu bukannya kerana Allah Ta'ala dan bukannya kerana akhirat. Mana kalau kita belajar, nak suka-suka belajar, bukan kerana Allah, bukan kerana akhirat, dan hanya sahaja tuntutmu itu semata-mata kerana berkendak akan dunia jua, seperti harta dan kemegahan dan kebesaran. Belajar kerana nak harta saja. Maka setakala itu sukalah syaitan kepada kamu. Memang syaitan suka sekarang. Syaitan sangat suka kepada kita. Kalau kita belajar ilmu, semata-mata kerana nak lulus kereta. Semata-mata nak dapat kedudukan yang tinggi dalam masyarakat. Nak hebat. Bukan kerana Allah SWT, bukan kerana nak takut kepada Allah. Memang menjadi satu kegemaran syaitan. Itulah kehendak dia. Maka jikalau engkau cuba akan dirimu beberapa masa pada mengerjakan segala wirid dan segala zikir dan segala ibadah, maka tiada segan pada mengerjakan yang demikian itu. Mana kita zikir kita baca, wirid kita baca, beramal-amal lain kita baca, belajar pun kita nak juga. Maknanya selepas kita buat, tiada segan daripada mengerjakan demikian itu, tetapi sangat gemar engkau kepada menuntut ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada engkau kehendak akan menuntut itu melainkan kerana Allah Ta'ala, maka yang demikian itu terlebih afdal daripada segala ibadah. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi afdalu indallahi minas salati wal qiyami wal haji wal jihad. Artinya menuntut ilmu itu memberi manfaat. Ilmu yang memberi manfaat itu terlebih afdal kepada Allah daripada sembahyang sunat dan puasa sunat dan haji sunat dan perang sabilillah. Anda situ tulis tepi hadis itu. Hadis ini riwayat Ad-Dailami. Riwayat Ad-Dailami. Alif lam dal ya lam mim ya. Riwayat Ad-Dailami. Kata Al-Manawi dhaif, dan kata ulama yang lain hadis ini maudhu'. Anda tulis hadis. Ada sebagai kata dhaif, ada yang kata hadis ini maudhu'. Kerana kalau hadis maudhu' ada palsu. Tidak mari dia, tidak sampai sanak dia secara terang. Kecuali sanak yang muslim, sanak yang dipertikaikan rawinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda lagi, talabul ilmi yauman khairun min siyami thalathati ashhur. Artinya menuntut ilmu yang beri manfaat sehari terlebih baik daripada puasa sunat 3 bulan. Tulis hadis ini juga diriwayat daripada Ibnu Abbas, diriwayat oleh Ad-Dailami. Sanak dianya, ulama hadis kata dalam Al-Jami' As-Shaghir, hadis sanak ini maudhu'. Hadis maudhu' anda tulis. Ini yang payah kita sekarang. Bila kita jumpa hadis, kalau kita pakai baca saja, tak tahu sanak dia, jadi masalah juga. Kalau baca bagi tahu sanak pun sebahagian orang tidak selesa juga. Dia kata kenapa kau ni duk sebut kita tahu. Tapi ini adalah dipanggil amanah ilmiah, mesti diberitahu dari segi kedudukan hadis. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun min qiyami lailatin. Artinya menuntut ilmu yang beri manfaat 1 saat, 1 jam, terlebih baik daripada sembahyang tahajud semalam-malam. Sembahyang tahajud semalam dengan menuntut ilmu saja lebih baik lagi. Tulis tepi itu, hadis sama juga, riwayat oleh Ad-Dailami, sanak dia hanya maudhu'. Jadi hadis maudhu'. Jadi sembahyang tahajud malam-malam, lebih lagi menuntut ilmu 1 jam. Jadi kalau macam ini susah. 3 bulan puasa tak lama lagi. Bermula perkara yang kedua.
Perkara yang pertama tadi, kita sudah bicara bila lagi perkara yang pertama. Apa dia perkara yang pertama dalam bab ini? Kena cari dulu baru tak lari puncak dia. Perkara yang pertama apa dia? Menuntut ilmu. Bermula perkara yang kedua, bahawa daripada 4 perkara. Ya, dalam perbincangan kita ni ada berapa? 4 perkara perbincangan tadi. Jumpa kan tak tu? Syahdan. Maka jika ada yang lebih waktu daripada demikian itu, kenalah engkau kerjakan dalam suatu daripada 4 perkara. Mana kalau lepas pada sarang ayat duha tadi, kita ada waktu lagi, kita kena semaya lagi, kena lakukan 4 perkara. Yang pertama, kenalah engkau kerjakan dalam waktu itu menuntut ilmu yang beri manfaat. Itu yang pertama, tanda itu. Kita kena tanda tepi itu, baru jumpa hari, kalau tidak, tak tahu ke mana. Bermula perkara yang kedua, yang kita kena buat selepas daripada duha tadi, bahawa engkau tiada kuasa atas menghasilkan ilmu yang memberi manfaat itu, dan tiada kuasa menuntut akan dia, tetapi masyghul. Apa makna masyghul? Sibuk engkau. Engkau sibuk dengan ibadat yang sunat, daripada zikir, dan membaca Quran, dan mengucap tasbih, dan mengucap selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian itu daripada darajatul abidin, darjah orang yang beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah tariqatus salihin. Awana tariqatus salihin, jalan orang-orang yang saleh. Orang saleh dia nak bersihkan diri dia berjalan mengikut program. Dan adalah orang yang demikian itu setengah daripada orang yang dapat kemenangan dalam dunia dan akhirat. Tetapi hendaklah ibadat orang itu dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala. Oh, ni syarat ni kak, memang juga. Kalau tak ikut syarat ni, rusak pula ibadat kita. Syarat yang pertamanya, hendaklah ibadat itu, orang itu dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan jangan riya, dan ujub, dan takabur. Jadi tanda baik-baik, istilah itu sudah ada. Riya, ujub, takabur. Kena ingat, menjaga tanda di kulit kita kalau jumpa benda lagi, itulah maksudnya. Kerana firman Allah Ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ. Ambil dari surah Al-Bayyinah, ayat yang ke-5. Surah Al-Bayyinah. Surah Lam Yakun ini adalah surah Al-Bayyinah. Lam Yakun. Artinya, tiada disuruh akan mereka itu pada berbuat ibadat melainkan kerana menyembah Allah Ta'ala, dan padahal mereka itu tulus ikhlas kepada Allah Ta'ala. Kita disuruh supaya sembah Allah dalam keadaan mana? Dalam keadaan tulus ikhlas kepada Allah. Kalau sembah Allah Ta'ala saja, ikhlas tak ada, habis masa. Bermula perkara yang ketiga, bahawa masyghul engkau, sibuk engkau dengan sesuatu yang menyampaikan dengan dia akan berbuat kebajikan kepada muslimin. Jadi kita buat sibuk, buat kerja yang boleh menyampaikan kepada kebaikannya kepada orang muslimin. Dan engkau perbuat akan sesuatu yang memasukkan dengan dia itu akan kesukaan ke dalam hati orang mukminin, atau engkau perbuat akan sesuatu yang memudahkan dengan dia segala amal saleh, seperti berkhidmat kepada fuqaha. Apa di mana fuqaha? Ahli-ahli, orang alim dalam bidang fiqh yang saleh, dan ulama sufiyah. Ulama sufiyah ni orang yang alim dalam bidang tasawuf, orang yang alim dalam bidang akhlak. Dan ahluddin, yakni orang yang beragama dan berkhidmat kepada segala guru kita, dan berulang-ulang pada mengerjakan pekerjaan itu, dan mengusahai pada menyampaikan kehendak mereka itu, nyapa kehendak guru-guru itu tadi, dan memberi makan dan pakai akan fuqara. Apa dia fuqara? Fuqara mana orang fakir, orang yang tidak ada harta. Dan akan orang miskin. Ada beza ke di antara fakir dengan miskin? Ada beza? Kata ada beza. Biasa orang sebut bahasa Melayu ni, orang fakir miskin. Bagi derma kepada fakir miskin. Kali ni kita tak nak tahu apa beza di antara fakir dan miskin. Ada beza?
Ada beza ke tak ada? Mesti ada. Takkan dia sebut fakir. Kalau tak ada beza, sebut satu sudah. Fakir ataupun sebut orang miskin. Di mana perbezaan dia boleh kita kesan daripada cerita Nabi Musa dengan Khidir alaihi wassalam. Ingat cerita Nabi Khidir? Wa amma as-safinatu. Perahu. Pak Nabi Musa Khidir naik tu, bila naik dia belah perahu, ingat. Wa amma as-safinatu, kata dia Khidir kepada Musa, fakanat limasakin ya'maluna fil bahri. Maknanya perahu ni, kapal tu, hak kita belah tadi tu, kepunyaan orang miskin yang duk kerja cari makan dalam laut. Jadi ulama-ulama kata, dipahami di sini bahawa miskin itu tinggi sikit darajat dia daripada fakir. Maknanya kalau orang fakir ni tak ada gambar satu, jalan kaki akan lipat jepur ya. Tapi kalau orang miskin boleh lagi naik kereta. Namanya tak banyak bisik, itu dipanggil miskin. Pasal tu dia pakai, dia kata orang miskin, tapi demo ni ada perahu. Kalau kita juga ada kereta sewa lah, boleh mula. Itu maksud dia. Ada perbezaan di antara fakir dengan miskin. Dan berulang-ulang ziarah kepada orang yang sakit. Ini semua ni buat. Nak buat kerjaan yang ketiga ni, yang boleh menyukakan orang yang fakir miskin, menyukakan guru-guru kita, menyukakan sahabat-sahabat kita dan sebagainya. Dan kemudian kita berulang pula ziarah orang sakit. Dan berulang-ulang berjalan menghantar orang yang mati ke kubur. Ini masalah. Jarang sekarang ni orang pergi mayat-mayat nak hantar mayat ke kubur. Tak ramai. Sudah mayat-mayat, pakai balik lalu. Naknya sini tu menghantar orang yang mati ke kubur. Atau orang mati ke kubur. Jadi kelebihan hatam jenazah sampai kubur ni boleh dua pikul. Kata Nabi SAW, apa dia mayat jenazah, boleh kirat. Kirat ni apa dia? Pahala tu sabuk. Kalau dia tunggu sampai kubur, boleh dua kirat. Ada orang buat gorak, dia kata, kirat tu tak nampak, dia tepat nampak pun kalau pergi kubur boleh dua juga. Boleh ke apa dua? Mayat boleh nanti kubur. Pergi kubur boleh tinggal. Ada setengah orang terbah tu semua nak tu boleh kubur. Pasal kayu batik lagi. 3 jadi boleh. Nak buat dia. Bagaimana masyarakat itu jadi. Dia pentingnya kita kena pergi kubur dengan niat nak bantu orang. Jangan niat nak ambil benda, tak waris lagi tu. Dan berulang-ulang menolong segala orang yang susahan. Orang susah, apa saja susah kita tolong. Dan sekalian yang demikian itu terlebih afdal daripada ibadat yang sunat. Kalau ni jelas. Ibadat yang sunat ni boleh diri kita seorang. Tapi kita pergi tolong orang, boleh untuk kita pahala, dia boleh orang itu bermanfaat pertolongan kita. Dua boleh. Kerana perbuatan demikian itu dibilangkan akan dia daripada ibadah. Ditolong orang ini termasuk ibadah. Lagi menyukakan akan hati orang Islam kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man asbaha yaumal jumu'ati qiyama wa 'ada marida wa shahida janazatan wa tafaddaqa bi sadaqatin faqad wajabat lahu jannah. Artinya barang siapa berpagi-pagi hari Jumaat puasa, dia suruh puasa pada hari Jumaat. Dan ziarah ia akan orang yang sakit. Dan hadir ia akan jenazah. Dan memberi ia akan sedekah dengan satu sedekah, maka sungguhnya wajib baginya syurga. Kita tengok komentar ulama-ulama sini hadir kata apa. Kata Imam Ash-Shawkani, Shawkani seorang ahli hadis yang masyhur dalam kitab dia Nailul Awtar dan lain-lain. Dia kata hadis ni, tanda baik-baik. Hadis siapa dia berpagi-pagi pada hari Jumaat ni, puasa ni tidak diketahui asalnya. Tak tahu mari mana hadis ni, asalnya tak dia percaya. Dan kata Al-Baihaqi hadis ini dhaif.
tersebut dalam kitab, kata di Baihaqi hadis ini dhaif. Sebab apa dhaif? Sebab dia kata pagi-pagi hari Jumaat puasa. Tidak waris daripada hadis yang sahih yang mengatakan Nabi kita suruh puasa hari Jumaat. Tak ada. Yang adanya hari Isnin atau hari Khamis. Jadi ini khusus puasa hari Jumaat. Kalau hari Jumaat saja puasa, tak puasa hari Khamis, makruh. Macam mana pula nak boleh pahala yang lebih besar? Sebab tu bila kita ngaji hadis, yang pertama kali tengok matan dia. Ulama komen tentang anak dia. Rawi dia berdosa. Dia panggil hadis maudhu', hadis palsu. Ataupun matan dia tu bercanggah dengan hadis lain yang lebih sahih. Ada hadis lain Nabi SAW puasa hari Jumaat sahaja. Makruh pasal hari raya hari Jumaat. Jadi sini dalam hadis kita ni, kita bagi tahu puasa dah Khamis hari atau tidak. Tapi siapa dia puasa pada hari Jumaat, mutlakah gitu. Mana bercanggah dengan hadis lain yang lebih umum tentang kelebihan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam puasa pada hari Jumaat saja. Itu dipanggil apa dalam ilmu hadis? Komentar dari sudut matan hadis. Kita belajar belakang dalam bab. Bermula perkara yang keempat. Kita masuk pula perkara yang keempat. Bahawa tiada kuasa engkau atas yang demikian itu. Tak kuasa juga. Nak pergi belajar pun tak kuasa, nak berzikir panjang pun tak kuasa, nak pergi bantu orang pun tak kuasa. Tetapi masyghul engkau dengan hajat. Kitanya sibuk dengan apa? Sibuk dengan hajat kita sendiri. Sibuk dengan hajat kita sendiri. Ada banyak masalah tak besar. Kerana berusaha atas belanja dirimu. Macam mana nak pergi belajar? Belanja tak ada. Tak ada nak makan, nafkah tak ada. Nak pergi kerja. Pergi jabatlah. Kalau pergi noreh. Kalau pergi katak batu. Tak kira. Yang pentingnya, buat puk. Yang penting nak cari nafkah. Atau belanja anak atau isteri. Semua tanggungjawab kita belakang. Anak isteri, tanggungjawab bawah kita. Padahal sejahtera segala muslimin daripada kejahatan. Orang musliminya selamat daripada kejahatan kita. Kita tak kacau orang. Itu maksudnya. Dan sejahtera mereka itu daripada lidahmu. Ini penyakit. Boleh jadi kita ni, orang lain selamat daripada tangan kita. Kita tak piak orang, tak pulah lengah, tak putih orang. Tapi lidah kita, boleh saya atau tidak? Cara kau orang tiap malam. Datang masjid aku, tiba juga orang. Kedai kopi, kau sedap. Maknanya, laguannya jadi lagu ni. Sejahtera mereka itu daripada lidahmu dan tanganmu. Dan sejahtera daripada agamamu. Kerana engkau tiada berbuat maksiat. Maka engkau dapat yang demikian itu akan darjah ashabul yamin. Allahu Akbar. Kalau kita ni sibuk nak cari makan, cari nafkah yang halal, tapi orang lain selamat daripada kita. Kita tak buat kebajikan. Tak buat kebajikan sebab kita susah. Nak derma ke mana kita sendiri memakai bodu. Kau makan bodu ni, dia kata bodu tak lewat baning ni. Buat VIP makan juga bodu. Tak mudah juga dengan tu bagi bodu. Maknanya bodu satu makan ni. Kadang-kadang orang kampung makan ada punya. Yang penting makan ni nak derma warna mak itu tak ada. Lebih umum gitu. Nak bagi nasihat orang tak mesti. Mengajar ilmu orang tak boleh ajar. Tapi bila tak boleh macam ni, kita sibukkan dengan cari makan untuk kita. Kita selamatkan manusia daripada kita. Selamat. Tangan kita tak piak orang. Mulut kita tak cuci orang. Tak ngupak orang. Apa lagi? Apa saja manusia tidak kena ganggu kita. Maka orang ni kata dalam kitab kita ni akan sampai kepada darjah ashabul yamin. Yakni orang yang diberikan suratannya itu kepada kanan. Seperti orang yang saleh. Mungkin sini juga tak boleh itu. Kerana engkau tiada dapat naik kepada martabat mereka yang dahulu itu. Tak naik martabat dahulu sebab kita tak banyak ibadat. Dan inilah sekurang-kurang martabat mahkam agama Islam. Sekurang-kurang martabatnya, tapi hari ni berpayah sekurang-kurang ni pun. Sekurang-kurang martabatnya, biarlah kita sibuk diri kita dengan cari makan, sekadar yang Allah Ta'ala izinkan yang halal, kemudian kita selamatkan manusia daripada kita. Boleh ke tak boleh? Letih ke? Tak. Letih ke tak letih?
Adapun martabat yang ke bawah daripada itu. Nauzubillah. Ini kita nak bicara pula martabat orang yang bawah, darjat bawah. Kalau gerik tak gerik lain dah ni. Gerik orang tak jadi kerja. Maka iaitu martabat ashabus shimal. Nasallallahu alaihi wa sallam. Yakni orang yang diberikan suratan itu daripada kiri. Dan iaitu orang yang dipermain-mainkan oleh syaitan. Orang ni orang yang dimain di syaitan. Kerana mereka itu masyghul, ia akan sesuatu yang menukarkan akan agama mereka itu. Wal-iyazubillah. Orang yang bawah pada saat ni, berzikir pun tidak, buat amal ibadat pun tidak, ngaji pun tidak, manusia selamat daripada dia pun tidak juga. Tak selamat. Dia hanya pakai hangit, tak ada harta. Miskin pun tidak. Kerjanya duduk cerita orang. Duduk kedai kopi, cerita orang naik masjid pun duduk cerita orang. Hak ni tak pakai kerja. Masuk dalam martabat paling bawah sini, kata dalam kitab wal-iyazubillah, manusia lagi ni tak pakai apa. Kalau dia kaya, naik kereta mesti sebab hidup kedai kopi, cerita orang, boleh kira. Mana sabuk dengan dia je. Ya. Ni sudah cerita orang, pergi nak kelik, ada jalan kaki. Oh, tangan buah tadi ke Allahu Akbar. Tak. Dalam teri berkalaf dia. Jadi inilah martabat ashabus shimal. Iaitulah orang yang dipermain-main oleh syaitan kerana mereka itu masyghul. Masyghul maknanya menyibukkan waktu dia, menghabiskan masa ia akan sesuatu yang menukarkan akan agama mereka itu waliyadzubillah ta'ala. Atau memberi kesakitan dan kejahatan kepada hamba Allah yang muslimin. Menyakiti orang muslimin ini berat dosa dia. Maka inilah martabat yang membawa kepada kebinasaan dalam dunia dan akhirat. Dan sekiranya engkau jauh akan martabat yang akhir ini, bukan cakap saya, mestilah. Mesti kita jauhkan diri kita daripada martabat yang terakhir tadi. Kerana akan binasalah kita kalau kita ikut program orang tersebut. Program syaitan yang diajar oleh syaitan tadi. Ketahui olehmu, wahai talib. Apa dia talib? Talib ni apa? Cuba cari talib lah. Ada talib punya kan? Tak ada lah. Lepas tu, apa dia talib? Talib maknanya orang belajar, orang menuntut ilmu, orang menuntut akhirat. Ketahui olehmu, wahai orang yang menuntut akhirat, bahawa segala hamba Allah itu pada hak agamanya 3 perkara. Maknanya semua hamba Allah Ta'ala itu ada hak dia dalam 3 perkara. Ingat baik-baik ni. Yang pertama, salim. Apa makna salim? Yakni sejahtera daripada seksa. Iaitu seorang yang menyampaikan apa dia? Dalam kitab ada apa? Iaitu seorang yang lain. Kitab kita ni, iaitu seorang yang menyampaikan berbuat segala yang diperdukan atasnya dan meninggalkan ia akan sekalian maksiat. Itu orang salim. Mana orang sejahtera ni? Orang yang buat segala yang diperdukan ke atas dia, dia meninggalkan segala maksiat. Kalau salah, baiki kita. Dan kedua, rabih. Apa dia rabih pula? Rabih bahasa Arab ni apa? Jangan bahasa Kelantan. Kalau bahasa Kelantan, rabih ni saya rabuk habis dah. Rabih mana? Ia ni mendapat laba, mendapat keuntungan. Iaitulah seorang yang berbuat segala yang diperuntukkan atasnya dan menjauhkan daripada segala maksiat, serta ia membanyakkan akan berbuat segala yang disunatkan. Jadi orang pertama tadi, orang salim tadi, buat perkara yang fardu saja, maksiat dia tak buat. Orang rabih, maknanya orang yang buat hak fardu, campur buat yang sunat. Hak fardu dia buat, sunat dia buat. Itu dia panggil rabih, mana orang yang mendapat laba. Laba tu buat, dapat keuntungan. Yang ketiga, khasir. Apa dia khasir ni pula? Sama yang kau nama khasir. Yang bukan nama anak khasir. Mana orang yang rugi. Yakni dapat rugi. Orang rugi itu lagu mana perangai dia?
iaitulah seorang yang meninggalkan akan yang diperuntukkan atasnya. Orang yang Allah SWT beri peruntuk dia tak buat. Ayat budak, puasa budak, tutup aurat budak. Rupa ya dia ni. Ni apa? Kal an'ami balhum adall. Berat. Tak ada tutup dia. Seolah-olah arah Allah Ta'ala ni serupa kan. Lebih rendah daripada arah Tok Mulu kapur dia. Kalau Tok Mulu dia kau dia dengar kata. Waktu yang aku tak dengar sikit apa. Maya, tak maya. Puasa, tak. Tutup aurat, tak. Apa jadi orang ni? Dia panggil orang ni khatir. Iaitu seorang yang meninggalkan akan yang diperuntukkan atasnya. Dan mengerjakan barang yang ditegahkan atasnya. Jadi kita tahulah bahawasanya manusia tu dalam hak agamanya ada 3 jenis manusia. Yang pertama apa? Salim. Yang kedua rabi'. Yang ketiga khasir. Na'udzubillah lah khasir. Maka jika tiada kuasa engkau menjadikan dirimu itu daripada martabat yang rabi'. Kalau kita ni tak boleh jadi martabat rabi'. Martabat orang yang jaga fardu dan melaksanakan yang sunat. Yakni yang dapat laba, mendapat keuntungan itu, maka adalah engkau jadikan dirimu itu daripada martabat yang salim. Salim daripada apa? Yang sejahtera itu daripada api neraka. Itu makna salim. Dan hendaklah engkau takuti dan engkau jauhi akan martabat yang khasir, yakni yang dapat kerugian itu. Hak khasir jangan dekat, jangan sekali-kali kita cuba. Oh ni bahaya ni, punah, rusak habis. Ketahui olehmu pula wahai Salih. Ini pesan yang kita banyak oleh. Ketahui olehmu pula wahai Salih, bahawa bagi hamba Allah itu pada hak segala makhluk itu 3 perkara. Hak tadi, sekalian hamba Allah itu pada hak agamanya. Dalam sudut beragamanya manusia ini ada 3 jenis. Yang sini pulanya hamba Allah Ta'ala itu pada hak segala makhluk. Kedudukan makhluk pulanya, kita ni ada 3 perkara. Yang pertama, seperti malaikat. Golongan yang pertama, ada golongan manusia ni seperti malaikat. Bagaimana? Iaitu mereka yang berbuat kebajikan pada makhluk. Buat kebajikan pada makhluk. Dan kasih sayang akan mereka itu. Dan memasukkan kesukaan dalam hati mereka itu. Mana kita ni kerja kita tak ada orang lain. Nak tolong orang susah. Nak masukkan kesukaan dalam hati manusia. Supaya mereka itu gembira. Tak ada kerja lain. Itu dia panggil orang yang seperti malaikat sifat dia. Sifat malaikat ni, kerja dia tu dia orang malaikat. Dia tak cara dia diri dia sendiri. Kenal malaikat? Nah, malaikat ni dia makan tak, minum pun tidak, kahwin pun tidak. Malaikat. Dia tak ada apa. Sebab jadi dia daripada nur, daripada cahaya. Kerja dia nya bagi khidmat kepada anak Adam. Malaikat ada ni kita tak ada. Ada. Dalam majlis ilmu ada malaikat. Dalam majlis, dalam kita duduk yang malam ada malaikat duduk jaga. Kalau tak ada malaikat, tu tidur tak nak tahu. Malaikat tak jaga. Dah tu mak lebih tidur tu. Masuk semua. Tapi cara semua masuk. Ada orang bunyi masuk semua. Sari pun tak ada bunyi. Malaikat tu jaga. Kalau tidur, kali bukan sekali semua masuk. Sekali limpah-limpah je masuk. Dah cuma rumah tak sipir baik-baik. Tapi tak ada masuk, tak ada bunyi masuk. Kalau sekali limpah tu juga juga. Kalau cipik masuk pun tak ada. Sudah tu mak peng ekor dia main atas pipi kita. Jadi dekat Allah. Tapi tak ada. Malaikat dia kerja jaga manusia, dia sendiri tak ada masalah. Malaikat jaga awan, orang mari hujan, malaikat jaga makanan manusia. Dia tak makan. Itu dia panggil martabat malaikat. Yang kedua, ni na'udzubillah. Seperti binatang. Orang gambar al-Quran balhum kal an'ami balhum adall. Ada manusia yang bersifat seperti binatang, bahkan lebih pada itu lagi. Yaitu mereka yang tiada berbuat kebajikan kepada makhluk. Dan tiada berbuat kejahatan akan dia. Orang ni sifat seperti binatang. Pasal apa? Binatang ni tak cara orang. Dia cakap makan dia. Buat kebajikan orang pun tak, makan pun tak. Ada sebahagian binatang. Ada binatang jauh suluh orang.
Kalau kuda, orang naik belakang dia. Lembu, kubah, awak gala. Binatang-binatang hidup gitu, ya tak tahu apa. Yang ketiga seperti kala dan ular. Dan segala binatang yang buas. Iaitu mereka yang berbuat kejahatan akan makhluk. Dan tiada diharapkan akan kebajikan kepada makhluk. Jadi kita nak jadi seperti siapa? Biarlah kita jadi seperti malaikat. Nak tolong manusia, tolong bantu orang. Mikir usaha kita nak tolong orang. Jangan jadi seperti benda-benda lain. Seperti binatang. Boleh kira lagi. Seperti cikin kala. Habis tu. Cara kau nak kotak orang. Nak menyakit orang. Syahdan. Segianya jangan engkau masyghul pada tiap-tiap hari. Dan malam itu melainkan dengan sesuatu yang beri manfaat bagimu dalam akhirat. Inilah yang sepatutnya. Sepatutnya kita ni. Jangan sibukkan diri kita ni pada tiap-tiap hari. Jangan menyibuk dengan benda lain. Dan malam, melainkan dengan sesuatu yang memberi manfaat bagimu dalam akhirat. Atau sesuatu yang memberi manfaat bagimu pada kehidupanmu dalam dunia. Yang menolong atas akhirat. Jadi kita tu suruh kerja lain. Kerja kita je, buat satu benda yang boleh membantu kita senang hidup atas dunia. Selamatkan lagi akhirat. Itu yang kerja kita. Hak lain itu semua sekali dakwah yang ada asas. Saya nak pergi lah mana. Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadat serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu. Kalau kita duduk manusia ni tak boleh. Orang ada penyakit kita. Kita pun jadi nak penyakit orang. Tak boleh nak beribadat secara baik. Apa kita kena buat? Ya? Kita kena al-uzlah. Kena beruzlah. Uzlah ni duduk sorang di atas bukit. Naik di puncak bukit mana-mana. Bawa kambing perut tu. Yang orang kata nak pakai ke apa? Kambing tu, kalau kita bawa pergi dia atas kalinya kita seolah-olah kita bawa kilat kalinya kita. Susu dia tu cukup dah. Dia tu lagi makan rumput kita. Lepas tu dia beli susu. Susu tu makannya yang mengenyangkan. Susu. Ingat hati-hati cari dua ni. Dalam berita tadi kata, Perdana Menteri Thailand istihar kepada rakyat dia supaya berjimat-jimat dengan berah. Jangan makan berah banyak. Kita negara kita Malaysia ni makan berah apa? Berah siap, berah Thailand. Orang Thailand sendiri jimat semak. Orang kita ni boleh ada makan nasi 3 kali sehari je. Cukup. Makan tengah hari sekali cukup. Sipir berah. Dia mari tanya tak cukup nanti. Jawab dia makan ubi kayu mula. Masa tu nak cari kambing mula. Nak pegang susu tak boleh dah. Kambing betul semari dah. Jadi naik harga lah macam-macam benda. Hari 2 ni dia panggil. Bukan peringkat Malaysia. Krisis. Kekurangan makan ni sudah salah peringkat antarabangsa. Orang yang didakwa ke PBB dia panggil. Pertubuhan bangsa-bangsa bersatu supaya fikir macam mana nak menyelesaikan masalah yang menimpa negara dunia sekarang ini kekurangan makan ni. Orang keramah makan ni tak ada. Masa tu tak kira teknologi ke apa lagi. Bangun yang pencakar langit ke, jangan ni masuk dalam bumi ke, tak kira apa. Dia tak ada makan ni, lemah habis. Buat kerja tak boleh. Allah kita minta selamatlah. Semua ni sebab apa? Allah Ta'ala nak tarik nikmat. Mung ni manusia ni, selagi aku bui membuat nikmat, selagi itulah membuat maksiat kepada aku. Sekarang itu saya tarik makan ni. Menyebabkan manusia sudah gelisah. Pemimpin-pemimpin antarabangsa dalam keadaan gelisah kerana makan ni dijangka tidak cukup. Bijik masalah. Jadi buat kita ni kena berusaha. Orang Islam berusaha. Kalau mana ada tanah jika luar tu pakai tanah belakang. Tanah sayur, tanah ubi, tanah apa. Setelah tak ada berah kita rebus ubi kita. Ni kau tak memikir nak makan berah pun cari di Thailand. Nak makan berah tu mari kat luar negeri. Tak ada ke atas kapur kita, bumi kita yang kita boleh makan barang-barang kapur kita. Orang dulu nak makan berah dia tanah. Nak makan laut, dia pergi gagal dalam sungai, ikan banyak sikit. Mari manusia jauh ni, ikan dalam sungai, nyebuk, mampu habis, anak-anak. Lepas tu, ni gambar apa? Lagi jawab, dia makan nasi kitanya, ni gagal. Pakai buat bubur gagal tak? Tak juga, dia tak ada orang lain. Betul tak? Jadi, jika
Maka jikalau tiada kuasa engkau mendirikan akan agamamu pada berbuat ibadah serta bercampur dengan manusia, maka hendaklah engkau jauhkan akan segala manusia itu. Jauhlah tersedut dengan orang. Duduk dengan orang buat nyibuk. Seperti engkau jikalau bersunyi sendirimu, nescaya kuasa mendirikan agama pada buat ibadah. Duduk seorang. Maka jikalau tiada kuasa akan demikian itu, maka hendaklah engkau tidur. Sekarang ni malam baik tidur kau baik jaga. Ni zaman kita ni. Baik tidur. Kalau tidur confirm tawak manusia. Tidur senyap. Tapi kalau dia bangun sudah. Duk tengok. Gapo TV lagi lah. Ni tu kamak rupa ni. TV dalam rumah. Tak payah di hospital tu. Oh ni kat pakai roh. Program ada. Tahu-tahu kalau mesti bola pula. Pakat tahajud dia mau. Maya subuh pun tak ada. Baik tidur. Maka iaitu terlebih baik daripada duduk berkhabar-khabar. Berkhabar-khabar ni duduk berbuah-buah. Tak gitu, tidak gitu. Yang tiada memberi manfaat akan agamamu atau memikirkan akan demikian itu. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Anda baik-baik. Ini hadis sahih. Rawahu Tirmizi. Hadis ini riwayat Tirmizi. Anaknya sahih. Min tulis. Husni islami al-mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Artinya, sebaik-baik Islam manusia itu meninggalkan sesuatu yang tak ada memberi manfaat pada agama. Orang Islam yang baik tinggal pada kerja dia tinggal semua perbuatan yang tidak baik pada agama dia. Kau benar tak? Kita tanya, nak buat berani baik agama? Baik. Baik buat. Kalau tak baik, nyusah kita, tak usah buat. Itu dia panggil orang Islam yang baik. Lo ni tak tahu apa. Asal nak buat, buat. Tak nak buat, hak baik dia pakai tak buat. Jadi habislah kita bab siapa masuk matang, siapa masuk waktu zuhur. Kemudian kita akan masuk kepada faslun fi adabil isti'da li sa'iris salawat. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung dalam jalsah kita yang kali ini.